Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Hajar Syafiee dalam Buletin Pahang 3 Mac 2022. Pelaksanaan program Pahang Perakit sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dalam usaha mereka untuk menjaga anak-anak mereka yang merupakan aset kepada pembangunan masyarakat, negeri dan negara. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, prihatin dan peningkatan kos tarikh hidup, Kerajaan Negeri Pahang melihat perlunya bantuan dan sokongan diberikan kepada ibu bapa yang baru sahaja menimang cahaya mata. Oleh yang demikian, beliau berkata, Kerajaan Negeri Pahang telah melaksanakan program Pahang Perakit dengan pemberian sumbangan sebanyak RM200 kepada setiap bayi yang lahir di negeri ini. Katanya sumbangan ini adalah dalam bentuk barangan keperluan bayi dan set berpantang yang bernilai RM100 dan wang simpanan bank sebanyak RM100. Untuk tujuan itu, katanya, Kerajaan Negeri Pahang telah meluluskan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi membolehkan inisiatif ini dilaksanakan khusus untuk bayi yang lahir di negeri ini. Dijangka seramai 25,000 ibu dan bayi yang lahir di Pahang akan mendapat manfaat daripada inisiatif ini. Terkandas di negara asing dalam keadaan ditimpa ujian sakit dan menerima rawatan di Hospital Universiti Kebangsaan Chong Bu Cheonji, Korea Selatan selama 36 hari menjadi satu peristiwa yang mungkin tidak dilupakan oleh Encik Kamruzaman Muhammad Fauzi alias Jazuli. Saat ditemui unit komunikasi dan media PAHYUKOM selepas tiba di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh awal pagi tadi, beliau kelihatan ceria disapa walaupun kini menyambung proses rawatannya di sini. Walaupun agak sukar untuk melontar kata-kata, namun beliau bersemangat menyampaikan rasa penghargaan tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri Pahang yang banyak membantu dan merealisasikan impiannya untuk kembali ke tanah air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sihatlah. Doa rakyat Malaysia kepada saya boleh balik. Lepas tu saya terima kasihlah kepada Menteri Besar Pahang dan Esko Negeri Pahang dan ahli-ahli Balim Jatuh, ahli-ahli UMNO berdoakan saya semoga berjaya balik dengan. Dalam pada itu, sepupu Kamruzaman yang menjaganya sepanjang berada di Korea dan di sini, Saloha Adlan yang berumur 27 tahun turut sempat berkongsi pengalaman selama 36 hari sepupunya menerima rawatan di Korea. Jadi bila dah sedar, doktor beritahu peratus dia untuk balik tu memang 100% lah. Bila dah sedar, doktor beritahu cepat cari tiket kapal terbang untuk elakkan bil tinggi. Terus kita memang prepare untuk balik. Jadi memang Esko Negeri Pahang, memang Kementerian Wisma Putra, Kedutaan Korea pun memang membantulah sangat-sangat dengan pengurusan dokumen untuk cari dana apa semua itulah. Menurutnya, ketika itu Kamruzaman sedar diri dari koma dan menunjukkan perkembangan yang bagus sebelum doktor di sana mencadangkan agar usaha membawa pulang Kamruzaman disegerakan kerana bimbang berlakunya sebarang jangkitan jika lambat dan bila rawatan terus meningkat. Saya sebagai wakil daripada dia, family, kawan-kawan pun terima kasihlah banyak-banyak yang mana daripada hari pertama jadi kejadian kes dia sampailah dia boleh bawa balik Malaysia semalam. Betul-betul memang terima kasihlah dana, sokongan dan perhatian yang tak pernah jemu yang Menteri Besar Pahang bagi, Kementerian Esko Pahang, Negeri Pahang dan yang lainlah semua. Sementara itu, Ketua Jabatan Perubatan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Dr. Si Chi Kiong berkata keadaan Kamruzaman sangat baik dan rawatan sokongan akan diberikan sepanjang beliau berada di hospital tersebut. Seramai 28 orang peserta daripada 13 daerah termasuklah 2 orang Johan menunggu berentap pada Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Pahang kali ke-65 yang telah berlangsung selama 3 hari bermula 1 Mac yang lalu. Bagi kategori Kori, peserta dari daerah Raub, Encik Muhammad Syahid Sobri dinobatkan sebagai Johan dengan 94.5 markah, manakala peserta dari daerah Bentong, Encik Zul Hashimi Muhammad Yunus, pula meraih naib Johan dengan 91.5 markah dan Encik Ahmad Yasir Muhammad Najib dari Kuantan pula memenangi tempat ketiga dengan 90 markah.
Kategori karya pula, Johan dirangkul oleh Cik Siti Fatimah Muhammad Noor dengan 79.5 markah, naik Johan oleh Puan Nur Ainun Hassan dengan 75 markah, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Johan Menunggu iaitu Puan Nur Harnani Ayub dengan 74.5 markah. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail yang hadir mewakili ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdul Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Majlis Penutup Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Pahang kali ke-65, 1443 Hijrah 2022 Masihi yang berlangsung di Hotel Swiss Bell di Kuantan hari ini. Hadir sama ialah Pengurus Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Yang Hormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Haji Ali Al-Hafiz. Sementara itu, Johan Qari Encik Muhammad Syahir yang merangkul gelaran Johan buat kali keempat berasa sangat gembira dan tidak menyangka akan dinobatkan sekali lagi sebagai Johan kerana saingannya hebat di dalam kalangan peserta lain. Saya tak jangka sebenarnya. Sebab kalau ikutkan bacaan saya semalam, banyak jugalah saya rombak di atas pentas secara spontan. Kerana berlakunya kesilapan pada wakaf iktidak lah. Manakala Johan Karya pula, Cik Siti Fatimah berkata, sebagai Johan Karya yang akan mewakili negeri Pahang ke peringkat kebangsaan, beliau berhasrat untuk memperbaiki bacaan selain berkongsi pengalaman dengan Qari dan Karya yang lebih berpengalaman. Persiapan pergi tu kot dengan jumpa dengan ramai dengan lebih ramai kori-kori lain kot untuk kita menghadap bahasa kita punya perbaiki lebih banyak lagi. Nak cari banyak lagi cara-cara macam mana dia orang bawa macam tu insya-Allah. Baiklah, berita tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.